Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Anda bersama saya Ekram. Disebabkan saya melihat gerak langkah yang ingin dijalankan di tanah Melayu ini mendatangkan kebimbangan untuk diri saya, malangnya mulut saya tertutup. Itu adalah ucapan terakhir Datuk Onn Jaafar sebelum keluar daripada UMNO. Apakah maksud tersirat di sebalik ucapan Datuk Onn Jaafar ini? Itu adalah antara apa yang akan saya kongsikan pada hari ini. Kita akan melihat antara catatan dan ucapan yang masih lagi menghairankan sehingga hari ini. Selain daripada itu, kita ada juga satu catatan yang mencadangkan ada sebuah kota yang wujud di Antartika. Mana mungkin ada kota di Antartika, kan? Tapi itulah perkongsian kita pada hari ini. Jangan kita terlalu percaya bulat-bulat, kita tidak perlu percaya untuk tahu. Pastikan anda jalankan penyelidikan anda sendiri. Tanpa melengahkan masa lagi, kita teruskan dengan perkongsian pada hari ini. 5. Maksud tersirat terakhir Datuk Onn Jaafar. Sekitar tahun 1920-an sehingga tahun 1930-an, Datuk Onn Jaafar memulakan karier dia sebagai seorang wartawan dan penulis. Dia lantang menulis tentang kebajikan orang-orang Melayu. Ada penulisannya yang sangat kontroversi sehinggakan pada tahun 1927 dia dibuang negeri sebelum kembali semula ke tanah Melayu pada tahun 1936. Sekitar tahun 1946, dia bersama-sama dengan 4 lagi tokoh politik yang lain menubuhkan sebuah parti memperjuangkan hak Melayu yang hari ini kita kenal sebagai United Malay National Organisation ataupun UMNO. Namun begitu, pada tahun 1951 dia keluar dari UMNO disebabkan tidak setuju dengan dasar politik UMNO yang khusus untuk orang-orang Melayu sahaja. Sementara dia mahu membuka keahlian UMNO untuk bangsa yang bukan Melayu. Sehingga kan ada satu tahap dia pernah mencadangkan nama UMNO ditukar kepada United Malayan National Organisation, tetapi cadangannya ditolak. Disebabkan ini dia memutuskan untuk meletakkan jawatan sebagai presiden dan keluar dari UMNO. Di ucapan terakhirnya sebagai presiden, dia membuat kenyataan yang mempunyai maksud tersirat yang berbunyi begini: oleh kerana saya mempunyai beberapa peluang dapat melihat satu gerak langkah sesuatu perbuatan atau cadangan yang hendak dijalankan di tanah Melayu ini mendatangkan kebimbangan kepada diri saya sendiri. Peta yang dinampak oleh kebanyakan orang di tanah Melayu ini barangkali ada kelainan sedikit atau sebanyaknya daripada peta yang terbentang di depan mata sendiri. Malangnya, mulut saya tertutup. Tidak dapat menzahirkan kepada umat Melayu semenanjung ini apa yang diketahui oleh saya dalam masa menyempurnakan pekerjaan-pekerjaan dan tanggungjawab saya itu. Kenyataan ini menunjukkan antara punca kekecewaan Datuk Onn Jaafar dengan apa yang sedang berlaku pada waktu itu. Tapi apakah maksud di sebalik ucapan ini? Maka timbullah spekulasi dan konspirasi. Kononnya ini merujuk kepada gerakan Illuminati dan Freemason, ataupun ia merujuk pada gerakan yang dibuat dari dalam Malaysia sendiri. Mungkin kita boleh merungkai maksud tersirat ini dengan melihat gerakan power move yang dilakukan oleh Datuk Onn Jaafar selepas keluar UMNO. Tapi itu memerlukan penjelasan yang panjang lebar, mungkin akan kita rungkaikan di kemudian hari. Apa-apapun, itulah ucapan dengan maksud tersirat yang misteri sehingga hari ini. 4. Catatan rahsia Isaac Newton tentang piramid. Seterusnya kita lihat catatan dari Isaac Newton. Isaac Newton dilahirkan pada tahun 1643 dan meninggal pada tahun 1727. Seorang ahli matematik dan ahli fizik yang terkenal sebagai pengasas kepada teori graviti, kalkulus dan beberapa teori lain yang digunakan sehingga hari ini. Menjadi seorang cendekiawan, semestinya dia akan cuba mencari penyelesaian terhadap sesuatu benda yang sukar ataupun sulit. Di antara banyak-banyak penyelidikannya, yang paling misteri ialah penyelidikan tentang piramid. Ratusan tahun selepas Isaac Newton meninggal, ahli-ahli sejarawan menemui sekeping nota catatan Isaac Newton cuba merungkai ukuran piramid. Ini disebabkan dia kagum dengan teknologi zaman purba Mesir yang mampu membina struktur yang hebat. Isaac percaya yang kalau dia berjaya merungkai ukuran dimensi piramid, dia boleh merungkaikan misteri struktur yang lain seperti dimensi istana King Solomon, secara langsung merungkai ataupun menjelaskan apa yang ditulis di dalam Bible pada waktu itu. Namun begitu, penyelidikan Isaac ini tidak diteruskan sebab menyangka kalau dia mengemukakan teori berlandaskan mitos dan legenda, dia akan dikritik oleh cendekiawan yang lain. Dengan itu, rahsia piramid kekal rahsia sehingga hari ini. 3. Three Secret of Fatima.
Ini adalah satu insiden yang agak ganjil. Pada 13 Mei 1817, 3 kanak-kanak dari Portugal, dikenali sebagai Lucia Santos, Jacinta Marto dan Francisco Marto, mengaku didatangi oleh semangat Virgin Mary sebanyak 6 kali. Mereka menggelar semangat ini sebagai Spirit of Fatima. Pada mereka yang tidak tahu, menurut Injil, Virgin Mary ialah ibu kepada Jesus Christ. Menurut Al-Quran pula, Virgin Mary dikenali sebagai Maryam, ibu kepada Nabi Isa alaihissalam. 3 kanak-kanak ini mengaku diberikan 3 pesanan rahsia yang hanya boleh didedahkan kalau mereka mendapat kebenaran dari Tuhan. 2 pesanan rahsia ini dicatatkan sejurus selepas mereka menerima pesanan tersebut dan ia didedahkan pada tahun 1941. Manakala pesanan ketiga didedahkan pada tahun 1960. Ketiga-tiga pesanan ini dicatatkan menjadi sebuah buku. Apa yang lebih pelik, pesanan tersebut menjelaskan tentang neraka, Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Penerimaan komuniti penganut agama di Portugal pada waktu itu bercanggah. Ada yang percaya, ada yang skeptikal dengan kisah kanak-kanak ini. Ada juga yang masih menganggap ini sebagai satu benda yang ganjil, pelik dan misteri. 2. Peta misteri Peri-Reis. Ini adalah sebuah lakaran peta dikenali sebagai peta Peri-Reis. Apa yang anda lihat ini bukanlah peta yang penuh, tetapi ia adalah sebahagian daripada beberapa siri peta. Hanya bahagian ini sahaja yang ditemui, manakala bahagian peta yang lain tidak pernah ditemui. Peta ini dilakar pada tahun 1513 oleh penjelajah dan pelukis peta dari Empayar Ottoman dikenali sebagai Captain Reis. Captain Reis adalah seorang tokoh pelayar Empayar Ottoman yang hebat. Buku yang diterbitkannya dikenali sebagai Kitab-i Bahriye menjadi panduan kepada para pelayar. Disebabkan maklumat tentang kawasan lautan yang ditulis di dalam buku ini terperinci dan tepat. Berbalik kepada peta tadi, peta Peri-Reis menunjukkan kawasan benua Antartika. Sekali pandang, tiada yang pelik, tapi kalau diteliti susur galur sejarah, benua Antartika hanya ditemui pada tahun 1820 dan ia mengambil masa 100 tahun untuk manusia memetakan seluruh kawasan Antartika. Macam mana Captain Reis tahu tentang Antartika 300 tahun sebelum benua ini ditemui? Adakah teknologi pelayaran Captain Reis lebih maju dari empayar lain? Ataupun ada sesuatu yang lebih misteri dari itu? Macam yang saya cakap tadi, ini cumalah satu bahagian peta yang dilakarnya. Macam mana pula dengan bahagian peta yang lain? Mungkin ia akan mendedahkan lokasi dunia yang manusia tidak pernah tahu sebelum ini. Apa yang pasti, misteri peta Reis kekal misteri sehingga hari ini. 1. The Secret Diary of Admiral Richard Byrd. Admiral Richard Byrd ialah seorang penjelajah dari Amerika. Dia terkenal dengan catatannya menjelajah ke Lautan Atlantik, Lautan Arktik, Kutub Utara dan Kutub Selatan menggunakan kapal terbang sekitar tahun 1912 sehingga tahun 1947. Antara penemuannya yang terkenal ialah penemuan gunung berapi terbesar di dunia yang tidak lagi aktif, dikenali sebagai Gunung Sidley di Antartika. Nama Admiral Byrd menjadi lebih terkenal selepas kematiannya. Ini disebabkan ada catatannya yang penuh dengan teori dan konspirasi. Selepas dia meninggal dunia, semua catatannya disimpan oleh negeri Ohio untuk dikaji. Ini termasuklah sebuah buku diary rahsia yang ditemui oleh seorang ahli arkib dikenali sebagai Raymond Gourla. Raymond kemudian memberikan diary ini kepada Dennis Rollins, seorang pengkaji hasil kerja Admiral Byrd. Di diary ini, Admiral Byrd menulis tentang pengalamannya menjelajah tempat yang dia pergi. Tapi apa yang menarik perhatian ialah beberapa catatan misteri tentang penemuan ganjil di Antartika. Menurut catatan ini, ketika dia sedang menyelusuri Antartika menggunakan kapal terbang, dia dikejutkan dengan satu ruangan seperti sebuah lubang yang besar membawa dia masuk ke dalam kawasan hutan tebal. Bila dia masuk ke dalam lubang tersebut, dia melihat seekor haiwan sebesar gajah, tetapi bukan gajah. Ia lebih menyerupai mammoth. Dia pun terbang menyelusuri hutan sehingga sampai ke sebuah kota dengan reka bentuk bangunan yang ganjil. Di sana, dia melihat kapal terbang yang pelik seperti sebuah cakera. Kawasan ini sangat ganjil sebab mana mungkin ada hutan tebal di Antartika, apatah lagi sebuah kota. Ahli konspirasi teori kemudian menggelar kawasan ini sebagai Hollow Earth, sebuah teori konspirasi yang mencadangkan wujud lagi sebuah peradaban manusia yang bersembunyi di dalam perut bumi. Walaupun begitu, kisah ini tidak pernah disahkan dan ia dianggap sebagai teori konspirasi sehingga hari ini. Pada mereka yang mahu menjalankan penyelidikan anda sendiri, bolehlah membaca buku The Secret Diary of Admiral Byrd.
Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian pada hari ini. Sekali lagi ingin saya ingatkan, pastikan anda jalankan penyelidikan anda sendiri. Sebab ada yang saya kongsikan ini tidak masuk akal. Jangan kita terlalu percaya bulat-bulat. Kita tidak perlu percaya untuk kita tahu. Kalau anda rasa video ini menarik dan bermanfaat, pastikan anda like dan share. Pastikan anda subscribe kami di Facebook, di Twitter dan juga di Instagram. Akan lebih banyak lagi episod menarik dimuat naik pada masa hadapan. Tinggalkan pendapat anda tentang video yang anda ingin saya rungkaikan pada masa hadapan. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go, menarik setiap hari.